Oh, dia dia. Tak payah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, saya nak kongsi tak banyak, sikit je. Ada 3 benda je. Pertama sekali, siapa perasan saya benda ni akan relate juga dengan you punya APW. Sebab tu saya share. Okey, siapa perasan 3 orang ni? Afiqah, Nana, Ain. Kan? Dengan Safwan konsisten lah. Tapi 3 orang ni lah. 3 orang. Yang 3 orang ni, saya boleh cakap dia punya performance macam ni tau. Katakanlah ini first quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter. Dia performance macam ni. Betul tak? Betul. 3 orang ni. Okey. Safwan dia konsisten, dia lebih kurang macam ni lah, lebih kurang. So, business ni very simple. Kan? Kita cari orang yang berjaya, macam mana buat, kita buat. Sebab tu business kita ni sangat simple because of banyak reference. Kalau katakanlah you buat business lain, kadang-kadang you nak cari reference ni bukan senang. Satu. Nombor 2, ada tak orang nak kongsi macam mana performance dia? Kan? Katalah you jual barang, tak ada. Kan? Kita memang kita boleh tahu semua everything. Dia tak ada secret. Okey. Tu nombor 1. Tapi saya suka 3 orang ni, saya suka gunakan 3 orang punya reference ni sebab tiba-tiba kan dekat sini 1 minggu punya production sama dengan 1 bulan punya production masa awal tahun. So, saya nak you decode benda ni. Decode benda ni. Okey. Pertama sekali. Kan? Of course, Allah izin. Itu nombor 1. Itu no doubt. Okey. Nombor 2. Agak-agak, macam mana dia boleh dapat? Kenapa dia boleh dapat? Sebab, yalah. Dia believe ke tu betul. Kan? Dia believe tu first. Dia first dulu believe sebab orang duk keep on bagi dia hope. Faham tak? Bagi hope. Bila bagi hope, dia start ada belief. Tapi belief saja kadang-kadang tak gerak. Sebab apa? Kalau dia tak ada desire yang Ibi cakap, maksudnya dia tak nak. Okay. So, belief ni, because ada hope dia belief. Tapi kalau tak ada desire, jalan tak? So, yang pentingnya ni, desire ni, dia mesti ada satu benda kat belakang desire ni. Kan? Iaitu kenapa dia nak? Kenapa dia nak? Sebab saya tak sempat lagi nak interview ke, nak jumpa ke untuk, saya tahulah kenapa dia boleh buat macam tu sebab saya tahu apa yang Hasif Thomas, Azizul sama Imran buat. Cuma saya risau, takut dia tak sedar apa yang dia buat because of benda tu orang tolong guidance kan, orang tolong guide kan, dia buat. Cuma saya nak dia sedar dan dia faham supaya tahun depan dia tak buat macam ni lagi. Tahun depan dia terus buat daripada sini terus ke sini. Another level. Bukan macam relax lu start club balik kat sini kan, panik balik, lepas tu masuk balik dia punya macam bootcamp, then masih lagi kat level ni, tak nak. Okay, itu satu. Nombor 2, kita kat sini yang maintain landai je tadi. Bagaimana kita boleh dapikit? Jadi, pertama sekali check kan, kenapa you nak sesuatu tu? Betul, saya cakap terang, buat bisnes ni bahayanya, especially income kita ni, bila kita dah ada stable income dan kita tak upgrade kita punya dream atau purpose. Saya banyak kali cakap, kalau katakanlah kita dah cukup, belajar cukupkan orang lain. Saya pernah share satu benda, kalau you kerja untuk kaya, you penat. Serius, tak you try. You kerja untuk kaya, you rasa untuk impress orang, expose, penat. Kan? Takkan habis dan tak enjoy pun. Kalau you buat untuk diri sendiri, you rasa lega. You buat, lagi dah rapat lega lah, comfort. Tapi kalau you nak ada energi banyak, kan, memang buat untuk orang. Dan dalam Islam, dalam kita punya agama pula, kan, dalam Islam pula, kalau kita buat untuk orang dengan niat kerana Allah, dapat kat siapa? Dapat kita balik. Itu yang kita nak.
Dia punya manfaat tu bukan kat kita tau. Direct manfaat. Yang kita nak bukan direct manfaat. Direct manfaat tu kat dunia je. Yang kita nak yang sampai boleh bawa pergi ke akhirat. So kalau itu tak cukup beri motivasi dekat kita, then you kena reset balik lah benda tu. Sebab macam saya cakap yang saya memang saya aim banyak benda tu ke situ. Sedangkan saya jumpa ramai orang rupanya. Kenapa? Kadang-kadang bila dah sampai satu masa kan, dia jadi macam turun balik. Dia punya lifestyle drop. Lifestyle dia drop, tapi kerja tak drop. Faham tak? Lifestyle drop ni maksudnya, dia tak adalah nak mewah semua, dia ala kadar semua. Kadang-kadang jumpa, you dengar kan kalau kisah-kisah yang multi-millionaire ni, kan? Even yang hampir billionaire ni, kadang-kadang jumpa pakai kain plekat, pakai baju ni. Kan? Saya pernah dengar cerita Cik Del cerita kan, dia jumpa satu orang kaya lah, kaya gila, ada rumah kat London semua. Kan? Dia menjadi, lama-lama dia jadi macam, lifestyle dia memang, sebab dia rasa semua kan, dia lifestyle dia drop, tapi kerja dia tak drop. Kerja dia masih buat lagi, sebab apa? Untuk orang lain, untuk community. Faham tak? So sekarang ni, you mungkin tahap untuk you, betul you punya part. Tapi katakanlah you punya part dah settle, you kena ingat, kita, especially parent. Yang kedua ada adik-beradik. Especially kalau katakanlah you yang sulung. Yang ketiga, anak saudara. Kan? Pakcik-makcik. Tak semua orang bernasib baik macam kita. Faham tak? Jadikan tu sebagai kita punya purpose yang long term. Kan? Bukan macam kita pakai kereta. Tak dia tanya Razawan. Kan? Masa pakai kancil percuma tu, dengan pakai BMW, kan? Faham tak? Okey, pakai kancil memang kita macam biasa je. Bila pakai BM, mula-mula kita rasa best. Lama-lama, dia jadi biasa. Jadi biasa. Sebab tu, saya nak, bila kata kalau you nak upgrade, you enjoy lah benda tu. Tapi kena ingat, kalau nak rasa dia biasa okey lagi tau. Saya risau, takut rasa macam you macam alamak terbeban pula dengan benda ni. Sebab saya dah jumpa ejen 3-4 orang nak jual balik kereta dia. Sebab apa rasa macam alamak mahalnya lah. Bila nak jual pula problem sebab apa? Dulu ambil kereta 10% down payment, saya 5% je ataupun full load. Bila nak jual balik, dah top up lagi 20%. Dah stuck. So kalau saya punya cara pula, saya nak maintain, mula excited, lepas tu maintain je, tetap ada drop. Sebab apa? Sebab saya gunakan future income ataupun passive income untuk bayar. Saya tak peduli lah. Faham tak? Maksudnya saya bukan pakai hard earn income. Memang income tu, bayar tu sebenarnya dah pakai income yang daripada segi investment pakai bayar dah. Kan? So, saya tak adalah put on pressure kat situ. Jadi saya punya pressure tu untuk capai benda ni, dia punya positiveness tu different sikit. Maksudnya kalau tak jadi pun tak kisah. Kan? Kita punya belief ni, dia macam tak apa, dapat tak apa. Kan? Tapi kita clear. Kita buat bukan untuk kita dah. Kan? Saya cakap terang, saya sekarang ni pun, ni nak kemas rumah, nak tengok balik baju-baju sebab ada kemeja-kemeja yang saya beli harga dulu semua nak rasa kan. Baju Tommy Hilfiger harga 400 tu, buka-buka dalam plastik lagi. Faham tak? Ada 2-3 helai cakap. Ada baju, jaket, dulu kan gila US kan, semua kalau Tommy Hilfiger satu set kan, baju seluar dengan jaket. Tak buka lagi. Astaghfirullahaladzim. So cakap ini semua nak kena kira nanti kan. Lala aku pakai seluar apa sekarang ni beli kat Shopee RM20 kan. Faham tak? So dia punya kat TikTok sini, kat Shopee, kat TikTok. Pasal kupon lagi. Tak, maksudnya sampai satu masa sebenarnya bila purpose you berubah, you dah tak kisahkan orang dan you lantak out, you tak kisah pun apa orang pandang you. Dan sebenarnya kat situlah sebenarnya hidup lah simple ni hidup ni. Faham tak? Cuma kena ingat, purpose you kena clear. Jangan sampai purpose ni takut nanti dia selesa lama-lama menurun. Jadi bahayalah balik. Okay? So benda ni berkaitan dengan APW. Kan? Okay. Sekejap. Ni satu. Yang kedua. Yang kedua. Saya nak ajar you benda ni paling penting. You tengok. Ini kita panggil skill untuk self-diagnose. Saya harap lepas you tahu benda ni,
you tahu nak betulkan kat mana. Sebab kebetulan ada ejen jumpa saya, tanya. Dia kata, cik saya dah buat macam ni, tapi kenapa masih lagi, dia kata dia dah buat semua benda lah, tapi masih sangkut lagi. So kat mana sangkut lagi? Tu saya diagnose dengan dia lah. Okay. Normally kita kerja apa? Betul? Betul tak? Result datang dari mana? Kita punya aktiviti lah, betul? Aktiviti datang dari mana? Sebelum kau buat aktiviti apa kau buat? Plan. Sebelum plan? Target. Sebelum target kena ada? Goal. Apa goal dengan target? Kan? Okay. Goal dia tak, vision lain, vision lagi jauh. Goal ni milestone. Target ni mission. Goal ni contoh, okay. By katakanlah first quarter mesti 100,000 katakan. By first quarter mesti 100,000. Itu punya goal. Punya tak, goal setahun. Kan katakanlah premier, kata premier. So, target you first quarter mesti 100,000. Faham? Target ni kecil sikit. Okay. Goal besar sikit. Okay. Okay. Sebelum buat goal, mesti you ada dream. Dream ni paling mudah dia punya purpose. Kat sini lah vision ni. Vision ni. So purpose ni bahasa mudah dia, bahasa kita ni, kita punya intention. Apa kita buat? Apa kita nak? Kan? Kita buat ni niat untuk apa? So kita banyak fokus kat sini. Duk frust lah semua everything. Tapi jarang-jarang you fokus kat sini. Sekarang ni you dah tahu flow ni, you try fokus kat sini. You try fokus kat sini. Sebab semua ni perlukan satu benda, nama dia energy. Kita kadang-kadang pasal nak down lah, tak ada energy lah, why? Sebab kau tengok benda lain, jadi penat. Ni semua kena buat kerja ni, penat. Kan sumber energi dia kat mana? Kat sini lah. Tu yang bila malam kan kau dah penat kerja kan, besok pagi bangun tak tahu datang dari mana energi. Why? Because kau dah dalam niat, dalam pelotak ni nak buat ni. So itulah sebenarnya, ini you faham flow ni, you boleh check kat mana you sangkut. So gunakan ni untuk buat pre-FPW ke apa ke, untuk you punya team atau diri you, check kat mana you sangkut. Kebanyakannya sangkut kat sini. Kan? Dia akan reflect dekat tak, dia akan reflect mula-mula. Dia akan reflect dekat sini. Sebab ini semua atas kertas. Dia akan reflect dekat sini dulu. Tapi sebab kita memang selalu buat planning, cuma yang sini dia akan proper planning. Kalau katakanlah you punya planning tak proper, dia akan nampak kat sini terus. Kedua paling nampak kat sini lah. Dan of course dia akan reflect pada result. So sekarang ni bermula dengan yang ni. Sebab ni simple lah ni. Simple je, ni simple. Yang susah yang ni sebab nak internalize. Ni susah nak internalize. Ini kita dah hajar. Ini pun kita dah hajar. Cuma kadang-kadang ini you bergantung pada you punya experience. Dekat sini ada satu benda. Nama dia apa? You kena put benda ni. Kalau you buat planning biasa-biasa dengan planning dengan ada strategi, sama tak? Okey, kenapa perlu strategi? 3 benda perlu. Kenapa? Kenapa perlu kita buat planning ni mesti ada strategi? Jangan buat planning macam biasa. Bila strategi, you akan ada better thinking.
bila better thinking, you akan buat better on, you akan improve you punya better thinking, better decision, and last sekali better result. Sebagai contoh, kan, you tengok macam yang saya ajar, bila kita pergi kes besar-besar, kan, part of strategi, ada kes kecil, ada kes besar. So kes besar tu dia akan beri impact on dia punya result cepat walaupun terpendek, kan. Dari segi income memanglah mungkin bagi 4 dia kan 20% kan kalau kita pendekkan kan. Kalau kata 5 tahun dia dapat 20% je dia punya commission. Tapi 5%. Tapi dari segi TPC dapat full. Kalau kita punya strategi untuk kerja Star Club, kan, TPC dapat full kan. Star Club tu duit ke tak? Duit. So sebenarnya kita mungkin lose dekat commission, tapi kita gain dekat Star Club. That is part of the punya strategi. Faham tak? That is part of strategi. So yang kedua, bila orang tu bayar pula setahun-setahun, dia bayar 5 kali je. So you tak perlu headache sebab bayar setahun-setahun. So nampak tak? Tu semua strategi. Boleh je you nak buat kes kecil-kecil, tapi biasa je lah. So sekarang ni saya nak you fikir bila you buat planning nanti, mesti put on strategi. So tak faham, tanya leader you. Sebab leader saya dah ajar masa dekat Jana Baik, kan, strategic thinking workshop. Setiap leader masing-masing, kan. Saya dah ada bagi general strategi, tapi dia orang kalau telah ada sendiri punya strategi, you follow dia orang. Okay. Sebab unit, sebab setiap unit, you kena ingat, sebab setiap unit ada leader. Setiap leader ni ada strength masing-masing. So dia ada preference, dia punya preferred strategi. So you better follow you punya leader dulu. Lepas tu you nak add on, barulah cari orang lain. Jangan terus cari orang lain, dia tak follow leader you. Okay? Boleh? So itu saja. Berapa minit? 10. Kau ni. 17 kali itu 10 kali.